السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل السقاوة فسيصير إلى عمل أهل السقاوة. فقال اعملوا فكان ميسرا، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل السقاوة فييسرون لعمل أهل السقاوة. Rawahul Muslim. Pertama sekali, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayah dan taufik, i'anah dan ta'yid, dan kehendak Allah yang baik ke atas kita. Mudah-mudahan takdir yang baik ke atas kita dalam kebaikan itu dikekalkan oleh Allah Ta'ala sehingga akhir hayat. Sebab kita jangan terus berasa selesa, kerana yang memegang hati-hati kita adalah Allah. Selagi mana kita belum berakhir dengan husnul khatimah, selagi itu kita tak boleh selesa. Selagi hidup kita belum berakhir dengan husnul khatimah, kita tidak boleh selesa. Kenapa? Sebab Sayyidina Rasul pernah berpesan kepada kita tentang satu doa yang kita tidak boleh tinggalkan doa ini jika kita ada rasa khawatir dan ketakutan di dalam qalbun kita, dalam hati kita. Satu doa yang diajarkan oleh Nabi: Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Saya ingin berpesan untuk diri saya dan semua, doa ini bukan sekadar doa, tapi doa ini adalah suatu perkara yang paling mustahak di dalam hidup kita jika kita ada sifat ketakwaan dalam jiwa kita sendiri. Kerana apa? Orang yang bertakwa ini, dia akan merasakan suatu perkara yang disebutkan oleh Nabi tentang doa ini, dia tidak akan mahu meninggalkannya. Kerana dalam doa ini Nabi nyatakan kepada kita, Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati hamba, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkan hati kami atas agama engkau dan atas berbuat ketaatan kepada engkau. Hanya orang yang bertakwa sahaja yang ada rasa ketakutan ini. Hanya orang yang benar-benar beriman sahaja yang menganggap doa ini adalah satu doa yang besar. Kerana apa? Kerana bila kita berpegang, hati kita adalah dalam genggaman Allah. Hati kita dalam genggaman Allah. Pada ketika itu,
kita akan merasa takut dengan takdir daripada Allah. Kita akan takut akan takdir yang berlaku ke atas kita daripada Allah. Tak ada siapa yang tahu tentang takdir Allah. Hari ini kita beriman dan kita tidak tahu akhir hayat kita masih beriman atau tidak. Hari ini kita dapat buat kerja agama, kita tak tahu dan tiada siapa yang tahu akhir hayat dia, sama ada dia masih buat kerja agama atau dimatikan dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Tak ada siapa tahu. Dan tak ada siapa tahu seorang yang ahli maksiat sekarang yang hujungnya berakhir dengan husnul khatimah. Tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu. Dan kita tak dengar cerita pun ada orang yang tahu akan takdir. Sebab itu, orang yang ada dalam hati dia sifat ketakutan dan mukmin yang sebenar, dia akan sentiasa bergantung harap dengan Allah. Sebab itu kita jangan lupa, kita sebenarnya tak kuat pun, tapi kita rasa diri kita kuat. Kita rasa diri kita hebat. Kita lupa yang memegang kita dan memberikan takdir atas kita bukan kita yang menentukan takdir kita. Yang menentukan takdir kita adalah Allah. Tetapi kita selalu lupa. Sebab itu bila imam baca surah pada salat maghrib tadi, saya amat tertarik dengan surah-surah itu, dengan ayat-ayat itu, yang mana menceritakan kepada kita tentang di manakah jihah qiblah kita dalam solat. Sebenarnya apa yang diajar oleh Nabi kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli, dan ayat uzkuruni adkurkum itu, ayat tentang syukur itu, yang mana siapa yang mendapatkan akan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup tertarik dengan ayat-ayat dalam rakaat pertama dan rakaat kedua yang dibaca oleh imam kita, oleh ustaz kita. Satu peringatan kepada kita, kita jangan lupa apabila kita hendak melakukan perkara tersebut dalam pelaksanaan, semua orang tahu dia ada ilmu yang mana dia tak akan boleh, dia tak akan berpaling kepada Allah. Semua orang tak nak berpaling daripada Allah. Tapi siapa yang Allah berikan supaya tidak berpaling daripada Allah? Ini satu persoalan dia. Sebab itu hadis yang saya baca tadi, hadis riwayat daripada Muslim, Rasulullah nyatakan kepada kita begini. Apa kata Nabi SAW? Siapa di kalangan orang yang bahagia? Apa kata Nabi? Yakni di kalangan ahlul jannah. Maka dia akan beramal dengan amalan orang yang bahagia. Dan siapa yang dia ini di kalangan orang yang saqawa, orang cilaka, maka dia akan beramal dengan amalan ahlus saqawa. Lalu Nabi sambung hadis ini. Nabi kata apa? Nabi kata, beramallah dengan setiap orang itu akan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Adapun orang yang bahagia itu, kata Nabi, Allah akan permudahkan akan amalan ahlus sa'adah. Kalau dia ahlus sa'adah, Allah akan mudahkan segala amalan ahlus sa'adah itu. Dan kata Nabi, manakala orang yang ahlus saqawah akan dipermudahkan dalam beramal dengan amalan ahlus saqawah. Dalam hadis ini datang persoalan dalam diri kita, dalam hidup kita, di mana kita mudah untuk melakukan perkara tersebut. Kita mudah, selesa. Apakah kita selesa melakukan akan amalan salah, atau kita rasa tak selesa? Ataupun kita lebih selesa, mudah melakukan amalan ahlus saqawa, iaitu perkara-perkara maksiat.
kejahatan dan sebagainya, mudah urusan itu. Kita cukup mudah buat. Ingat, Nabi kata itu tandanya ahlus saqawah. Di mana kita dapat kemudahan dan apa rasa dalam hati kita. Sebab itu tentang ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang itu. Kita tenang di mana? Kalau kita tenang dengan sa'adah, dengan jalan-jalan kebaikan, jalan amal saleh, dengan akhirat ini kita rasa tenang. Kita rasa seronok, kita rasa bahagia, kita rasa tak susah. Maka ingat, nafsu kita Allah telah pindahkan kepada mutmainnah, seperti mana Allah sebut dalam ayat yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya hati kita dah selamat. Tapi kalau kita berasa tenang dengan perkara-perkara saqawah, kejahatan, sampai sekarang tak nak berhenti lagi, maknanya kita masih duduk di dalam nafsu yang Allah sebut dalam Al-Quran, inna nafsal ammarata bisu'. Maka tempat nafsu ini masih dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tak ada janji nafsu amarah ini dalam syurga. Allah janjikan kepada kita, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai masalah. Maka ilmu yang ada pada kita bukan supaya orang panggil kita orang alim. Ini bukan matlamat, bukan maqasidul ilm. Supaya orang panggil kita ustaz. Ini bukan maqasid dia. Supaya orang panggil kita tuan guru. Ini bukan maqasid dia. Ini bukan maqasid. Ini bukan tujuan dia. Sebab itu tuan-tuan, ulama dulu dia buat satu perkataan dalam azkar dia terlalu simple. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau saja yang aku maksudkan dan keredaan engkau yang aku tuntut. Bila kita tuntut redha Allah, maka Allah akan jaga kita, Allah akan pelihara kita, Allah akan tunaikan segala hak kita sebagai hamba Allah yang saleh. Sebab itu ayat yang imam kita baca, uzkuruni azkurkum, jika kita ingat Allah, Allah ingat kita. Allah takkan lupakan kita. Maksudnya apabila kita dalam masalah kesusahan, maka nasrun minallah ini terlalu cepat ketika kita tak lupakan Allah. Tapi bila kita lupa Allah, kita akan jadi seperti mana orang kafir yang lain. Sebab begini, saya nak sebut begini. Nabi sebut orang kafir ni, dia sentiasa tidak tenang dengan keduniaan. Resah gelisah, dia takkan rasa cukup dengan dunia ni. Dan orang mukmin, dia rasa tenang dengan keduniaan, tetapi dia sentiasa resah dengan akhirat. Sebab apa? Sebab tujuan kehidupan dia ini adalah akhirat. Sebab dia tahu bahawa habuan dia, hakikat segala habuan itu di sana. Tuan-tuan, dunia ni sentiasa bagi masalah kat kita. Pernah tak tuan-tuan dengar cerita yang dunia ni tak ada masalah? Pernah tak siapa dengar cerita dunia ni tak ada masalah? Kita bergaduh sebab dunia. Kita putus silaturahim sebab dunia. Kita umpat-mengumpat sebab dunia. Kita bergaduh sebab dunia. Semua sebab dunia. Tak ada sebab lain. Sebab itu Allah ingatkan kita, tetapi kita ada akal, tetapi kita masih Ahmad, kata Nabi. Ahmad ini apa? Bodoh. Kenapa kita bodoh?
Sebab walaupun Allah nyatakan kepada kita ad-dunya mata'ul ghurur, dunia ni adalah satu tipu daya, sandiwara, satu perkara yang sentiasa tipu kita. Tapi kita tetap dengan si penipu. Kita suka dengan si penipu, kita bersahabat dengan si penipu, kita hala tuju kita dengan si penipu, dan kita terlupa yang mana akhirat ini sekali-kali tidak akan pernah tipu kita. Sebab itu, apa yang disebut kepada kita, kubur tu benar, akhirat tu benar, syurga tu benar, neraka tu benar. Tapi kita tidak memilih kepada yang benar, dan kita masih lagi memilih kepada yang tipu. Maka kita ni orang yang terlalu bodoh pada sisi Allah, walaupun kita ada ilmu, walaupun kita tahu. Sebab itu tuan-tuan, tahu ni tak boleh menjamin kita dapat berbuat amal saleh. Tahu ni juga tak boleh menjamin kita meninggalkan kemaksiatan. Kita bukan tak tahu yang sombong ni dosa, tapi kita masih sombong. Kita bukan tak tahu rasa baik itu dosa, tapi kita masih rasa baik. Sombong ni apa? Tak susah pun tuan-tuan nak tahu kita sombong tak sombong. Ketika kita orang memberikan nasihat kepada kita, kita rasa, kau siapa? Aku taharuk sekian-sekian, aku keluar daripada universiti sekian-sekian. Kau siapa? Kau nak tegur aku siapa? Kita lupa tuan-tuan, rasa tu seawal kejadian dunia ini adalah dirasai oleh satu makhluk nama dia Iblis. Dia rasa dia bagus. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man tawadda, siapa yang rendah diri, apa kata Nabi? Allah angkat maqam dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala dan pada sisi manusia. Allah angkat maqam dia. Maqam dia diangkat dan terus angkat. Nabi kata, wa man takabbara, orang yang sombong ini, maka Allah akan jatuhkan tempat dia. Pada sisi Allah jatuh, pada sisi manusia dia akan jatuh. Ini janji Allah. Sebab apa janji Allah? Kita kata ini perkataan daripada Nabi. Jangan silap. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jangan silap perkara ini tuan-tuan. Apa yang Nabi sebut adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Nabi adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, kita nak jadi orang tawaduk susah, tapi kita nak jadi orang sombong cukup senang. Sebab apa? Sebab jalan syurga ni susah, jalan neraka ni cukup senang. Nak jadi orang baik susah, nak tutup mulut susah, nak buka mulut senang. Sebab itu orang buka mulut ni Allah janji dalam neraka tuan-tuan. Kabura maqtan 'indallahi. Ayat sampai habis. Celakalah kata Allah. Orang yang tahu cakap tapi dia tak nak buat. Dia cakap tapi dia tak nak buat. Dia bercakap tapi dia tak tahu nak buat. Dia tak reti nak buat. Dia malas nak buat. Maka Allah kata celakalah. Dia tahu dunia ni adalah tipu daya, tapi dia masih juga hati dia berkandak kepada keduniaan, kaca dan sebagainya. Saya nak pesan sekali lagi, dunia ni tak salah. Saya bukan orang yang menyalahkan dunia. Tuan-tuan jangan silap. Jangan silap. Dunia ni tak salah. Jadikan dunia itu adalah asbab kita masuk syurga. Macam Ustaz kita sebut tadi, surau kita nak pakai untuk sumbangan Ramadan. Jadi tuan-tuan, dunia ada pada kita, setahun sekali je Allah minta untuk surau kita. Tuan-tuan pun tengok keadaan surau kita ni macam mana. 150 ni tuan-tuan, kalau nak beli syurga murah. Malam ni saya rasa kita boleh dapat dalam 20 orang insya-Allah. Dan saya sendiri akan janjikan apa yang ada dalam beg duit saya akan bagi untuk surau malam ni, untuk infak Ramadan. Cuma saya nak tinggalkan sikit je untuk saya beli minyak malam ni insya-Allah. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita dengar perkara ni, inilah jalan asbab kita masuk syurga. Tuan-tuan, syurga ni susah. Syurga ni cukup susah. Saya baru balik umrah dalam bulan 1. Tuan-tuan, ketika di Jabal Uhud, saya bersembang dengan anak-anak saya, anak angkat saya. Saya kata, jarang orang ceritakan tentang ibrah daripada peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud, orang cerita tentang
Yang ni Bukit Uhud, yang ni tempat orang memanah dan sebagainya. Tapi orang jarang cerita ibrah dia. Saya tidak menceritakan tentang apa yang berlaku di Uhud, tentang tentera Islam ini turun ketika melihat akan harta rampasan perang dan sebagainya. Apa yang saya nak lihat, yang saya nak bawa tuan-tuan, dalam ibrah peperangan Uhud ini, apa yang perlu kita ambil iktibar? Pertama, ketika kita tidak taat kepada Allah dan Rasul, kita akan menuju kehancuran. Itu pertama. Ketika kita tak taat dengan Allah dan Rasul, baik perkara yang membuatkan kita lari daripada ketaatan dunia. Tuan-tuan, orang boleh celaka dengan keduniaan, orang boleh celaka dengan pangkat, orang boleh celaka dengan harta. Asalnya orang baik, tapi sebab dunia dia akan jadi jahat. Saya pernah jumpa tuan-tuan, orang yang alim tuan-tuan, tapi jatuh dengan dunia. Sebab saya jumpa. Dunia ni jangan main-main tuan-tuan. Jangan kata kita kuat dengan dunia. Sebab itu ada ta'awuz daripada Nabi. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa wa min fitnatid dunya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabr wa min fitnatil masihid dajjal. Kenapa kita tak berta'awuz? Kita rasa kita kuat. Saya bertanya dengan diri saya dan tuan-tuan, kenapa kita tak nak ta'awuz, minta tolong dengan Allah? Sebab kita rasa kita kuat. Itu je. Orang yang dia rasa dia kuat, saya contoh macam ni. Kita kalau masuk hutan dan kita seorang penakut tuan-tuan, kita akan berada di belakang orang berani. Tapi kalau kita berani, kita berlindung dengan siapa? Kita berpegang dengan keberanian kita. Saya ada ilmu hutan. Apa saya takut? Sebenarnya kita buat silap. Samalah, kita tak berlindung pun dengan Allah dengan tipu daya dunia ni sebab kita rasa kita kuat. Dan kita terlupa Nabi ajar kita tentang perlindungan itu. Kenapa kita tak ikut Nabi SAW? Tuan-tuan, ikut Nabi bukannya pakai serban, bukan pakai jubah saja tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Abdullah bin Ubay, bapa munafik, pakai jubah tak? Sini. Sebab itu guru saya pesan, selawat ni apa? Selawat ni 3 darjat. Kalau saya salah, ustaz-ustaz tolong tegur saya. Saya bukan orang pandai. Saya orang bodoh. Saya ni tak pandai, saya bodoh, saya tak keluar universiti mana-mana. Tapi saya ada guru saya. Guru saya kata, selawat pada lisan yang selalu kita baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak tanya tuan-tuan, Abdullah bin Ubay pernah tak sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Bapa munafik ni pun pernah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bapa munafik ni meninggal, dia pakai kafan jubah Rasulullah SAW. Kita kena ingat yang tu. Sebab ada satu hadis, Nabi kata, sungguhnya Allah itu tidak melihat rupa paras kamu, tidak melihat akan pakaian kamu, tapi Allah akan nilai kedua-dua perkara itu setelah Allah nilai hati-hati kamu dan niat kamu. Dan benda di sini orang tak ambil peduli. Penyakit dekat sini orang tak ambil peduli. Ni penyakit dekat sini orang tak ambil peduli. Ujub, riak, sum'ah, bangga diri. Orang tak nak selesaikan. Lepas tu kita selalu cakap, kenapa aku tak boleh lagi nak berhenti cerita hal orang? Sampai sekarang. Mulut yang baca Quran ni lah mulut yang cerita hal orang. Mulut yang selawat ni lah mulut yang cerita hal orang.
Mulut yang zikir ni lah mulut yang cerita hal orang. Bila kita nak berhenti? Bila kita nak berubah? Kalau ikut tahun depan 2024 genap 100 tahun, satu kurun. Saya tak payah cerita lah Imam Mahdi nak keluar ke, Dajjal nak keluar ke, tak payah. Tuan-tuan tahu. Saya nak cerita kenapa kita tak nak berubah. Ini persoalan ni. Saya tak tahu ke, tuan-tuan tak tahu ke? Tuan-tuan tahu dan saya tahu. Dan kita terlupa. Kita mengharapkan rahmat Allah untuk pimpin kita. Betul Allah didik kita semayang ni tuan-tuan. Selalu perkara yang hebat. Sebab itu anugerah semayang ini berlakunya Mi'raj. Puasa, zakat, haji tak berlaku Mi'raj. Melalui wahyu. Semayang saja. Kata kalau kita kupas sebab salat ni tuan-tuan, bukan perjalanan, rukun fa'li, rukun qawli, rukun qalbi sekadar niat. Ulama dulu dia kupas ini secara detail. Dan inilah perjalanan kita dengan hadrah Allah. Dan inilah hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Ini dia salah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis as-salatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu Nabi kata tiang iman. Roboh tiang, roboh agama. Hak lain semua roboh. Kalau tegak yang ni, tegak. Tapi siapa yang tegak ni tadi? Nabi jelaskan pada hadis yang lain, sallu kama ra'aitumuni usalli. Macam mana aku dirikan salah? Macam tu kau dirikan salah, barulah salah ini jadi iman. Kalau tidak, salah ini jadi ibadat. Beza tuan-tuan ibadat dan iman. Ibadat, kenapa sembahyang maghrib? Sebab saya takut masuk neraka. Kalau neraka tak ada tuan-tuan, tak payah sembahyang. Kalau neraka tak ada, tak payah sembahyang. Kenapa saya sembahyang maghrib? Sebab sembahyang ni fardu. Sebab itu kita tak sembahyang sunat maghrib. Sebab dia bukan fardu, dia sunat. Tak ada rasa kan? Tak sembahyang sunat, tak masuk neraka. Jadi tak payah sembahyang. Padahal dalam hadis qudsi dia sebut, ibadat sunat inilah yang menjadi asbab kasih Allah pada seorang itu. Tuan-tuan tengoklah hadis qudsi. Bukan ibadat fardu tuan-tuan. Ibadat yang sunat. Tapi kita ambil ringan benda ni, kita tak ambil peduli, kita ambil tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa dan tak ada apa-apa. Tuan-tuan, sampai bila nak rasa tak ada apa-apa? Sampai Imam Mahdi keluar. Tuan-tuan, ketika Imam Mahdi keluar, kita tahu tak apa yang tertulis kat dahi kita? Tuan-tuan dengar ceritakan Dabbatul Aq yang akan keluar daripada Bukit Safa. Dia akan sapu, dia akan kibaskan ekornya, lalu terkena kepada wajah-wajah semua makhluk akan zahir kalimat yang keluar daripada dahi-dahi tersebut. Maka dahi tanda itulah yang akan menjadi keputusan atas kita, sama ada mukmin atau kafir. Jadi kita tahu apa yang keluar kat sini. Kita harap mukmin tuan-tuan. Tapi kita beriman penuh tak dengan Allah? Beriman penuh tak dengan Rasul? Beriman penuh tak dengan Quran? Beriman penuh tak dengan hari akhirat? Beriman penuh tak dengan qada-qadar? Beriman penuh tak dengan malaikat? Masa kita buat baik, perasan ni kat sini siapa? Masa kita nak mengumpat, kita nak cerita hal orang dengan kawan-kawan 2-3 orang dalam WhatsApp, teringat kat sini siapa? Baik. Kita tengok dalam kitab tauhid. Kalau iman yang tidak tahqiq, iman ni masih taklid, betul tak? Kalau iman yang taklid, dipanggil orang ni ma'asi. Betul tak tuan-tuan? Saya tak pandai. Kalau saya tak betul, tolong tunjuk. Saya memang tak pandai langsung. Saya tak pandai. Orang lain tak apa dia pandai. Saya memang orang bodoh betul. Tapi saya nak kongsi apa yang saya tahu aja. Tuan-tuan, persoalan dia macam ni. Orang maksi ni, tempat dia dalam neraka. Masalah sekarang, kita masih tak lepas dari neraka.
Neraka ni bukan tempat seronok, tuan-tuan. Tempat dia sakit. Sebab itu, yang saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, biar kita jadi orang baik. Orang yang dalam pimpinan Allah. Hidup ni senang, tuan-tuan. Kalau kita lapar, kita boleh cari. Kalau kat Tanjung Lumpur ni, kedai ikan bakar banyak. Betul tak? Kalau kita lapar, lalu benda boleh cari. Kalau tak ada duit, boleh jumpa kawan-kawan. Kita dapat dengan siapa-siapa, tak dapat banyak, kita dapat sikit. Betul tak? Tapi kat sana kita nak minta tolong siapa? Kalau Nabi sendiri pun tak boleh tolong kita sebab kejahatan terlalu banyak. Nabi bagi syafaat, betul tak? Tapi sampai Nabi pun tak boleh nak bagi syafaat, macam mana? Agak-agak syafaat Nabi tu mampu tak mensyafaat kita yang sampai sekarang tak nak berhenti cerita hal orang? Tak kisahlah siapa orang tu. Sampai bila, tuan-tuan, kita nak berubah? Sampai bila? Kita nak berubah ni sampai bila? Nak tunggu kiamat? Iza zalzilatil ardu zilzalaha. Allah goncangkan bumi. Sebelum berlakunya hakikat bumi ini benar-benar bergoncang, dan Allah tunjukkan kepada kita Turki, Syria, Mesir berlaku. Dan tengok hadis kiamat. Apabila sampainya, hampirnya kiamat, kata Nabi, maka berlakunya gempa bumi. Berlaku gempa bumi, kita cakap apa? Kesian orang Syria. Kuantan tak ada gempa bumi, dia kata. Jangan risau. Tanda itu tanda kiamat, dan kiamat ini berlaku kepada seluruh dunia. Kena ingat yang tu. Persoalan saya bukan kiamat. Persoalan saya bukan Al-Mahdi. Persoalan saya bukannya Dajjal. Persoalan saya, kenapa kita tak berubah? Pemarah tak buang, bergaduh tak buang, rasa baik tak buang. Kita pandai sikit, mula bodohkan orang. Kita dah nampak semua orang silap, aku je tak silap. Sampai bila kita ni tadi nak rasa aku banyak silap dan orang lain tak ada silap? Ini ada hadis, tuan-tuan. Nabi kata apabila Allah menghendaki seorang hamba-Nya kebaikan, maka apa kata Nabi SAW? Nabi kata Allah berikan dia kefahaman tentang hukum hakam agama. Alhamdulillah, kita dapat hukum hakam agama, tahu ini salah, ini betul. Betul tak? Alhamdulillah. Kemudian apa kata Nabi? Wa zahadahu fid dunya. Allah mula zahidkan dia pada dunia. Mana dunia yang haram, dia mula jauh. Dan Allah kurniakan kepada dia akan dunia yang halal semua. Allah sayang dia. Allah bagi dia dunia halal, harta yang halal, makan minum yang halal. Sebab akan sampai satu zaman, Nabi kata, apabila hampirnya kiamat, manusia ni, dia dah tak kira apa sumbernya. Yang dia pikirkan adalah harta, rezeki. Dia tak fikir dah apa sumber dia. Haram ke, halal ke, janji aku dapat rezeki, kata Nabi. Yang ketiga, apa kata Nabi? Wa basarahu uyubahu. Dia sentiasa tengok aib dia. Dia bukan tengok aib orang. Sekarang kita tak ada masa nak tengok salah kita. Kita asyik tengok salah orang aja. Kita akan tengok salah orang. Tengok salah orang, tengok salah orang, tengok salah orang sampai sekarang. Bila kita nak berubah? Kita nak pandang diri kita. Ini persoalan yang saya nak bawa pada diri saya dan semua. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita mula didorongkan menjadi ahlus sa'adah, orang yang bahagia pada sisi Allah Subhanahu wa taala, pertama, Allah sentiasa beri kita rahmat. Kita sentiasa dalam rahmat, dalam kebaikan. Saya tengok diri saya dan semua orang tengok diri masing-masing. Hidup kita ni penuh dengan kebaikan atau penuh dengan kejahatan dan kemaksiatan. Kita tengok diri kita. Umur yang ada pada kita ni, kita buang kat mana? Kita buang pada benda baik, kita tidak.
Kita jangan rasa baik dulu. Sebab kita baru buat benda baik ni baru je tuan-tuan. Bukan daripada lahir kita buat benda baik. Imam Syafi'i daripada lahir dia. Kita bukan. Sebab itu saya sebut, kita masing-masing ada cerita silam kita. Dan cerita silam kita tak ada siapa tahu. Yang tahu cerita silam kita Allah. Dan kita ni baik, mulia sebab Allah tutup aib kita. Dan Allah tak buka pun aib kita. Kita ni baik, kita ni bagus, kita ni nampak bagus sebab Allah tutup aib kita. Jika Allah buka aib kita dalam dunia ni tuan-tuan, satu je aib Allah buka. Kita dah tak boleh nak tunjuk muka dengan orang. Macam mana besok dekat akhirat Allah buka aib kita daripada umur 15 tahun sampai kita mati. Jadi sebab itu Allah marah sangat kalau kita buka aib orang. Sebab Allah dah tutup. Kita datang pergi buka. Tuan-tuan, yang tutup ni Allah. Kita pergi buka. Allah sebut dalam hadis. Kan Nabi nyatakan dalam hadis, tuan-tuan, Allah tutup aib hamba ni pagi-pagi. Kalau dia buat kerja, dia buat maksiat malam. Siang-siang Allah tutup. Kalau dia buat waktu siang, malam tu Allah tutup. Tak ada siapa tahu, tuan-tuan. Jangan kita pula buka. Sebab itu, Allah tak suka orang yang buka aib orang lain. Kita kena lihat kita ni ada rahmat atau tak ada rahmat dalam hidup kita. Tengok kebaikan apa yang kita buat. Sebab apa kata Nabi SAW, orang yang dalam rahmat Allah, umurnya dalam rahmat, dalam keberkatan, semakin bertambah umur, naik, kebaikan pada dirinya bertambah, kejahatan pada diri dia semakin kurang. Tuan-tuan, dengan Allah ni jangan rasa rugi. Sebab macam ni, kita kalau buat baik dengan Allah, Allah akan buat baik dengan kita 10 kali. Ini rahmat. Tapi kita percaya tak? Saya rasalah, tadi Ustaz, satu malam 150 tak? Kalau satu malam 150, kalau sebulan berapa? Saya tak Ustaz kira. Saya duit ni memang miss. RM4,500. Saya harap malam ni kita dapat selesaikan 4,500 untuk surau kita. Saya harap sangat. Saya harap kita dapat selesaikan 4,500 untuk surau kita. Tapi bagi saya keluarkan duit dalam beg duit saya dulu, saya nak tinggalkan duit minyak, baru tuan-tuan top up. Sebab saya nak ambil bahagian saya duduk dalam syurga Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab syurga ni, peluang ini Allah tak buka kita hari-hari. Allah tak buka kepada kita hari-hari. Dia tak buka kat kita hari-hari, tuan-tuan. Hanya hidayah dan taufik daripada Allah. Ingat yang tu. Hidayah dan taufik daripada Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Minhajul Abidin, ada khatir. Khatir ini gerak hati kita dan bisikan yang kita terima. Pertama, nak azan tak Ustaz? Terus Sebab kalau ikut sunat dia, tak sunat azan masuk waktu. Sunat azan nak semayang. Kalau ikutlah kan. Tuan-tuan buka kitab I'anatul Talibin. Perkara yang disunatkan azan, antara dia apa tuan-tuan? Nak salat. Tapi kita dah biasa masuk waktu azan. Jadi kalau masuk waktu azan tak semayang, lawan daripada sunat, saya tak nak jawab. Nanti orang kata saya keluar hukum baru. Tuan-tuan jawab tahu? Tuan-tuan jawab. Yang kedua, ketika apa? Ketika nak musafir, kata Ibn Hajar. Sebab itu kalau kita lihat, saya dah keluar topik ni tuan-tuan, cerita tadi ni dah keluar ni, cerita azan, sebab saya dengar azan. Ketika kita nak musafir, ketika kita disunatkan azan, kata Ibn Hajar dalam kitab I'anatul Talibin. Sebab itu kita tengok, bila orang nak pergi musafir, pergi haji, orang akan azan, betul tak? Kalau rombongan di Kelantan, saya nak tanya kenapa tak azan? Kita nak ambil Kota Baru satu bas, kenapa tak azan? Kita nak pergi umrah azan, kita nak pergi haji azan.
Sebab apa tuan-tuan? Kita nak pergi haji takut mati. Pergi Kota Baru tak boleh, malaikat tak boleh cabut nyawa pergi Kota Baru. Benda-benda ni tuan-tuan, jangan ikut kebiasaan. Sebab itu saya kata, ilmu ni biar manfaat. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin disebut, jika ada kebakaran, maka azan. Ini kata ulama dalam kitab I'anatul Talibin. Saya tak mengaji sangat tuan-tuan kitab I'anatul Talibin. Tapi saya pernah duduk talaki dengan guru saya, tapi saya tak pandai lah tuan-tuan. Kitab I'anah ni pernah saya talaki dengan guru saya, alhamdulillah. Tapi saya tak pandai pun. Bodoh macam tu lah. Baik. Berkenaan orang yang diberikan jalan ahli syurga, ahli sa'adah. Yang kedua tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita barakah. Barakat kat mana tuan-tuan? Malam ni saya letak 3 je. Rezeki, umur dan ilmu. Kita tengok rezeki kita berkat tak? Tanda rezeki berkat ni tuan-tuan, kita tak ada masalah dengan rezeki. Tanda rezeki kita berkat, kita tak ada masalah dengan rezeki. Sebab orang mukmin tak akan ada masalah dengan rezeki. Orang mukmin tak akan ada masalah dengan dunia. Ustaz ni cakap apa? Pening. Saya pun tak boleh, cannot brain Ustaz. Cannot brain kata dia. Sebab ini memang janji Allah dan Rasul. Dan ini masih sifat orang mukmin. Jika kita sebaliknya, maka kita tak dapat apa-apa keberkatan. Kalau kita tak berkat, yang bersifat dengan tak pernah cukup ni tuan-tuan, bukan orang mukmin. Yang bersifat tak pernah cukup dengan dunia adalah sifat orang kafir. Dan orang mukmin Allah berikan kecukupan dalam hidupnya, lalu dunia yang ada pada dia menjadi asbab dia masuk syurga. Saya nak sebut Abdul Rahman bin Auf kaya, Sayyidina Osman kaya tuan-tuan. Tapi kekayaannya menjadi asbab dia masuk syurga Allah. Nampak tak? Tuan-tuan boleh fikir tak? Sampai akal tuan-tuan tak? Sampai sekarang ada je wakaf Sayyidina Osman. Sampai sekarang masih ada Baitumal Sayyidina Osman. Tuan-tuan, 1400 tahun dulu. Macam mana Sayyidina Osman tak layak mendapat syafaat salah seorang daripada sahabat yang masuk syurga? Sampai sekarang ada kebun tamar wakaf Sayyidina Osman di Madinah. Macam mana Sayyidina Osman? Tuan-tuan, ini ribuan tahun sampai sekarang masih ada. Dan tempatnya tuan-tuan, wakaf Sayyidina Osman ni, kawasan tu masih, Sayyidina Osman ni orang kaya. Dan kawasan tempat wakafnya itu tuan-tuan dipanggil kawasan ni kawasan elit orang Madinah. Ni dia. Saya nak tanya diri saya, nak tanya tuan-tuan, besok kalau kita mati kita tinggalkan apa? Kita tinggal apa? Jangan tinggal bangkai tuan-tuan. Tinggal bangkai tak guna. Tinggal bangkai. Ini bukan saya sebut bangkai. Ada 2 bangkai yang tak najis, betul tak? Ini bukan saya sebut tuan-tuan. Ada 2 bangkai yang tak najis. Satu bangkai ikan belalang, lagi satu bangkai manusia. Jadi kita tak nak besok kita mati jadi bangkai. Kita nak mati, kita dimuliakan oleh Allah, dan selepas mati kita dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya orang mukmin hidup dia untuk mati. Orang mukmin bukan hidup dia untuk hidup. Hidup dia untuk mati. Sebab itu dalam hadis Nabi kata al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang berakal, dia akan lawan hawa nafsunya dan dia akan beramal bagi barang selepas kematian. Kemudian apa lagi kata ulama? Orang yang Allah beri kepada jalan sa'adah, Allah akan berikan i'anah, pertolongan. Orang mukmin tuan-tuan, orang baik,
Orang yang bahagia, jangan risau, sentiasa dalam pertolongan Allah. Allah akan tolong dia. Kita jangan risau kalau kita susah, Allah akan tolong kita. Kita jangan risau kalau kita sakit, Allah akan tolong kita. Kita jangan risau kalau kita apa sekalipun, kita dalam pertolongan Allah dan pasti Allah tolong. Ini janji Allah. Percayalah tentang janji Allah. Tuan-tuan. Kemudian, orang yang ahli sa'adah, orang ini sentiasa dalam hidayah dan taufik Allah. Sentiasa dalam petunjuk Allah. Bermakna, orang ini sentiasa dalam pimpinan Allah. Sebab itu, kalau kita tengok dalam Khatir Samawiyat, kitab Minhajul Abidin, Arab dia Sirajul Talibin, khatir ni ada 4. Satu, bisikan daripada syaitan yang menghala kepada kejahatan dan menghala kepada kebaikan. Kena ingat. Ingat, syaitan tak suruh kita buat baik. Suruh. Tapi natijahnya berakhir dengan kejahatan. Kita tak perasan kan? Kita bagi semangat, kita tangkap gambar, masukkan medsos. Saya nak tanya, tangkap gambar, masukkan medsos, buat baik, yang ni nama dia apa? Yang ni nama dia apa? Yang ni nama dia pahala ustaz. Terpulanglah, sebab kita pandai cakap kan. Sebab akan sampai satu masa dekat sana besok, kita tak boleh cakap. Mana dia? Ni janji Allah dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu aku akan tutup mulut kamu. Kamu buatlah apa kamu nak buat dalam dunia. Sebab yang Maha mengetahui akan detik hati kita adalah Allah. Kita tak boleh tipu Allah, tapi kita boleh tipu seluruh manusia dalam dunia ni. Kita boleh tipu semua orang, tuan-tuan. Saya boleh tipu tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh tipu semua orang dalam dunia, tapi kita tak boleh tipu Allah. Orang yang benar-benar tahqiq pegangannya kepada Allah, dia akan jaga benda-benda ni. Ini jaga-jaga. Baik. Sikit lagi, sebab saya nak balik Terengganu. Kenapa saya cakap saya nak balik Terengganu? Terengganu rumah kedua saya. Saya cakap saya nak balik Terengganu. Bukan saya nak pergi Terengganu, saya nak balik Terengganu. Baik. Saya bukan melawak ni, tuan-tuan, ni betul, serius. Saya bukan melawak ni, saya serius, tuan-tuan. Sebab yang datang daripada Terengganu ni pun semua keluarga saya. Ustaz, keluarga Ustaz satu nasab ke? Tak. Kami satu syahadah yang dibina oleh Rasulullah SAW, yang mana orang mukmin ni satu keluarga. Kalau cubit peha kanan, peha kiri dia akan sakit. Ini Rasulullah bina. Tapi kita tak. Yang Rasulullah bina tu kita rosakkan. Keluarga nasab kita buang, apalagi keluarga syahadah. Keluarga nasab tu pun kita buang. Bergaduh sebab apa? Tanah je, tuan-tuan. Sebab tanah tu dekat dengan pantai, jadi harga dia tinggi. Bergaduhlah, tuan-tuan, buang kakak kita, buang adik kita. Apalagi keluarga syahadah. Padahal saudara Islam kita yang lain ini antara yang Nabi sebut yang dapat memberikan pertolongan besok kita di akhirat. Ingat ni, tuan-tuan, kalau boleh kita ni tak mampu nak semayang. Kita tak macam orang lain. Nak semayang banyak, semayang sunat. Ada satu orang muda datang jumpa saya, Ustaz, saya ni rasa macam tak boleh lah Ustaz. Tak boleh move on. Dia. Nak semayang, baca Quran lagi lah saya tak boleh. Saya tak tahu Ustaz. Saya nak boleh ibadat macam mana orang lain buat. Kadang-kadang saya dengki Ustaz. Masa saya, tugas saya, kerja saya. Saya cakap macam ni, boleh tak? Cuba jangan benci orang, tolong sayang orang. Jangan benci orang, tolong sayang orang. Sebab apa Ustaz? Baik. Saya nak sambung bab selawat tadi, lepas ni saya tutup. Saya tengok tuan-tuan dah tak selesa dah. Saya tak belajar psikologi, tapi saya tahu ilmu psikologi. Orang yang kalau dia suka dengan suatu benda, dia takkan, macam kita tengok wayang Mak Kilau.
tuan-tuan ada rasa gelisah. Tuan-tuan akan tunggu satu part ke satu part, betul tak? Tapi tuan-tuan tak tunggu apa part yang saya nak cerita. Betul tak? Tuan-tuan tak minat sebab tuan-tuan tak ada bawa buku catatan pun apa pun. Saya tengok tuan-tuan rujukan dalam phone saya. Tuan-tuan selama je. Jadi tuan-tuan tak minat. Bila tak minat, saya terpaksa tak boleh panjangkan. Kan? Macam kita tengok wayang, tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh cerita apa cerita Mak Kilau. Kan? Kalau saya tanya balik, apa cerita saya tadi, tuan-tuan boleh cerita tak? Jadi buat apa saya cerita kalau lepas ni tuan-tuan tak boleh cerita? Jadi, apa yang saya cakap tak boleh jadi apa-apa. Kan? Kakak, saya gurau kakak. Kakak jangan marah saya tahu. Baik. Saya nak tutup lepas ni. Selawat. Satu, selawat daripada lisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, selawat yang dinamakan selawat sekalian anggota tubuh badan. Apa dia? Iaitu menyempurnakan syariat. Apa yang Nabi ajar kita, apa yang Nabi beritahu kita, ikut syariat. Ikut syariat. Sempurnakan syariat. Sebab itu tuan-tuan, nak tengok iman tak boleh. Sebab itu Nabi kata, ma wal iman, al-iman, iqrar bil lisan, wa tasdiqu bil qalbi, wa amal bil arkan. Kalau nak tengok tasdik dan ikrar yang benar, tengok wa amal bil arkan. Penyempurnaan syariat itulah yang menunjukkan penyempurnaan iman. Itu dia. Lepas tu guru kami kata apa? Nak tahu hakikat seseorang, tengok syariat. Tengok syariat ni. Baru kita tahu hakikat seseorang. Hakikat seseorang itu dilihat pada syariat. Pada sisi Allah, itu serah dengan Allah. Bila orang tanya, Ainal Quran? Maka sahabat tunjuk Rasulullah. Itulah Quran. Kenapa? Kenapa yang dalam Quran Rasulullah buat? Kita cuma hafal Quran, tapi kita tak buat apa yang Quran suruh. Quran kata jangan kata orang, jangan buruk sangka dengan orang. Inna ba'da ithma, inna ba'da zanna ithma. Setengah daripada sangka itu jahat, maksiat. Tapi kita tak boleh amal. Satu ayat pun tak boleh nak amal, macam mana? Kita orang gagal, tuan-tuan. Jangan kata kita berjaya lagi. Kita masih gagal. Kita masih gagal. Masih gagal dan terus gagal. Tak semalam saya kuliah di Masjid Besarah, saya kata, kita nak tinggal lagu pun tak boleh, macam mana? Nak tinggal dengar lagu pun tak boleh, macam mana nak masuk syurga? Kalau saya bawa isu lain, lagi tuan-tuan tak boleh accept kalau saya. Ustaz ni syadid dia kata. Ustaz ni terlalu syadid. Saya bukan syadid, tuan-tuan. Saya ikut hukum Allah. Apa yang telah ada, telah siap. Macam mana nak masuk syurga kalau tak boleh tinggal lagu dengan Quran? Dalam kereta dengar lagu. Betul orang tua saya kata, almarhum Ustaz Azhar Hasbullah, kita dengar kereta, dalam kereta kita dengar lagu, tiba aksiden mati. Kita mati dalam keadaan apa? Takkanlah orang tengah tengok konsert mati husnul khatimah, tuan-tuan. Boleh berani tak tuan-tuan cakap, kita tengah tengok konsert artis Korea. Contohlah, tiba-tiba kita dengar speaker tu, bass dia terlalu kuat, kita kena attack jantung dan mati. Orang kata alhamdulillah, kematian yang tercemburui. Boleh tak? Tuan-tuan agree tak dengan saya? Yang mana orang yang mati dalam keadaan tengah tengok konsert ni husnul khatimah. Agree tak? Tuan-tuan tak setuju dengan saya? Sama juga, tengah kita bawa kereta, kita dengar lagu, tiba-tiba aksiden mati. Kita boleh cakap husnul khatimah. Tak boleh. Kita tukarlah. Kita dah tua dah, kita dah lama. Kita dah ngaji lama, dengar majlis ilmu lama, majlis selawat lama, tapi kita tak selawat lagi. Kita tak masih tak jadi orang alim lagi. Sebab orang alim ni siapa? Bukan orang pandai cakap, bukan banyak ilmu dia.
Orang alim ni Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Nak tengok orang alim, tengok ketakwaan dia. Macam mana nak tengok takut dia? Senang aja. Kalau kita duduk dengan dia, dia boleh bawa kita takut dengan Tuhan tak? Kalau kita duduk dengan dia, tak boleh jadi apa-apa, maka sifat tu tak keluar dari diri dia. Kenapa? Kita dengar hadis kan, kalau kita kawan dengan orang alim ni macam minyak wangi. Dia spray minyak wangi ni tetap kita kena minyak wangi tu, betul tak? Jadi kawan dengan orang alim, orang soleh, tapi tengok minyak wangi tu kena tak kat kita? Kalau makin duduk dengan dia makin busuk, jangan duduk. Ni tanda dia yang Allah bagi, ikut tanda-tanda tu. Makin kita duduk dengan dia, kita makin takut dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin nak jadi orang baik. Pegang dia, jangan lepaskan dia. Tapi kalau kita duduk dengan dia makin busuk, dia ajak kita cerita hal orang, dia ajak kita buat benda lara, jangan duduk dengan dia. Lama-lama kita jadi bangkai. Bangkai ni busuk. Sebab tu manusia ni, kalau dia tak ditanam, dia lebih busuk daripada bangkai kambing. Sebab apa? Sebab kambing makan satu jenis makanan je. Manusia ni, semua dia makan. Kambing makan, rumput dia makan, makanan kambing pun dia makan. Tahu tak? Ayam tak makan kambing. Kita ayam kita makan, semua kita makan. Jadi dalam perut kita ni, semua makhluk ada. Sebab itu, kalau kita mati, kita lebih busuk daripada seekor binatang. Tapi, ada orang yang tak busuk. Orang yang Allah sayang. Jadi kalau tak nak busuk, jadi orang yang Allah sayang. Kita kena proses ke sana. Sebab, genap satu kurun itu telah hampir. Genapnya, satu kurun, 100 tahun itu telah hampir. Bila? Tahun depan. Janji Nabi macam tu. Bila cukup 100 tahun, akan lahirnya seorang mujad. Jadi tak tahulah dia zahir bila. 10 tahun lepas tu ke, 5 tahun lepas tu ke, 20 tahun lepas tu, kita tak tahu. Tapi persoalannya kita dah sampai border. Bila dah sampai border, kita tak boleh jadi orang baik. Suami baik, isteri baik, anak-anak yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik. Bila sampai border tersebut, takut kita besok. Itu je. Saya nak bawa orang ke sana. Saya tak nak bawa hal dalam dunia ni. Dah ramai orang bawa hal dalam dunia. Jadi itu aja. Yang ketiga, selawat pada qalbun. Last, saya tutup. Apa dia? Kasih sayang. Nabi tak pernah benci orang. Jadi kalau boleh, mulai malam ni, orang yang pernah kita benci, cuba sayang dia. Kalau pada ibu-ibu, ada menantu yang kita tak suka, tolonglah beri perhatian pada dia. Itu dia. Ustaz ni cakap macam mana? Saya tak ada benci menantu saya, tuan-tuan. Saya ada 5 orang menantu. Saya peluk menantu saya macam saya peluk anak saya. Laki perempuan. Yang perempuan saya peluk betul-betul. Saya tak ada peluk main-main. Tak ada perkara yang main-main dalam dunia ni. Kalau nak dapat rahmat Allah. Boleh tuan-tuan, semayang main-main? Mana boleh? Sayang main-main boleh. Kalau kita sayang main-main, orang pun akan main-mainkan sayang kita. Kalau nak sayang orang, sayang betul-betul. Kalau nak semayang betul-betul. Kalau nak sedekah betul-betul. Macam tu. Jadi saya rasa cukup setakat ni. Angah tolong ambil video ayah boleh? Ayah tekuk orang queue lain ayah. Tak boleh jadi. Semua orang tak boleh jadi ni. Sebelum saya tutup, saya nak selesaikan tanggungjawab saya. Berapa yang saya boleh bagi. Saya nak tinggalkan sikit tu minyak ni. Itu je. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup ni, orang tanya saya, Ustaz buat macam ni, Ustaz tunjuk dengan orang, boleh ke? Baik. Ada amal baik yang dibenarkan tunjuk dengan orang untuk tarbiyah. Siapa dia? Seorang ayah
dia buat baik, dia tunjuk dengan anak-anak dia. Supaya apa? Supaya anak-anak dia boleh ikut. Jadi malam ni saya bawa anak-anak saya, bukan semua, 2 orang je. So kalau saya mati, dia boleh ikut apa ayah dia pernah buat. Memang daripada kecil saya ajar dia orang macam tu. Saya ajar dia jangan sayang dunia, dan ketika kita tak ada sayang dunia dan kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita dunia akhirat. Jangan risau. Sebab ini janji Rasul. Rasul tak pernah tipu, tuan-tuan. Rasul tak pernah tipu. Sebab apa? Sebab sifat yang wajib pada Nabi, syirik. Sifat yang wajib pada Nabi, syirik. Nabi cakap benar. Yang bohong ni kita. Kita bohong isteri kita, bohong anak kita, bohong kawan kita. Sampai mana dah ni? On the way. Jadi tak bohong dah. Dah dekat dah. Orang tunggu kita setengah jam, tuan-tuan. Jadi itu nama tipu ke benar? Yang tipu ni, tuan-tuan, siapa dia? Kita pernah buat gitu. Kita pernah buat benda tersebut. Saya tinggalkan duit 300 lebihnya Ustaz ambil lah. Tak tahulah berapa Ustaz. Saya tak tahu. Itu yang ada dalam beg duit saya. Tapi saya minta izin, saya nak tinggalkan 300 je. Benda tahu kot, saya nak isi minyak. Selesai. Baik, setakat ni je tuan-tuan. Saya minta maaf, minta ampun pada semua orang. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong doakan saya. Tuan-tuan jangan doa saya panjang umur. Tuan-tuan doa saya husnul khatimah. Sebab saya tak nak panjang umur. Sebab tahun depan dah 100 tahun. Saya tak nak adab benda ni. Cukuplah tuan-tuan. Allah bagi saya umur sekarang nak sampai ke 60. Cukuplah. Saya tak nak adab benda ni. Saya tak nak adab Dajjal. Saya tak nak adab yang fitnah-fitnah akhir zaman yang kita nak sampai ni. Kalau boleh saya tak nak adab. Tuan-tuan jangan doakan saya panjang umur. Tuan-tuan doa saya husnul khatimah. Kemudian tuan-tuan tolong doakan madrasah kita di Kuala Terengganu, Allah permudahkan dan Allah berkatkan, Allah mudahkan perjalanan pembinaan madrasah tu. Sebab apa? Saya minta doa. Besok kalau kita boleh tolong ramai orang, jangan lupa Allah akan tolong kita besok di akhirat. Nabi akan tolong kita ke akhirat dan semua orang akan tolong kita. Jangan risau benda ni. Sebab itu saya minta semua orang tolong doa. Dan tidak ada senjata yang lebih besar illa doa. Doa silahul mu'minin. Doa itu senjata orang mukmin. Doa dan doa. Seorang ibu doa untuk anak dia, seorang anak doa untuk ibu dia, seorang saudara Islam tolong doa untuk kawan-kawan dia. Sebab antara doa yang tidak dihalang, dihijab oleh Allah, doa kawan-kawan dia, doa ibu dengan anak dengan ibu. Jadi kita doakan kawan kita. Kalau kita tengok kawan kita macam sakit, angkat tangan pelan-pelan, jangan beritahu dia. Ya Allah, sihatkan kawan aku. Tak payah nanti WhatsApp, Mat, aku dah doakan kau. Tak payah. Doakan. Ini tanda kita kasih dengan sahabat kita yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah seluruh amal saleh kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mudahkan kami dan pimpinlah kami untuk kami jadi orang baik dan meninggalkan segala kemaksiatan dan perkara yang Kau tidak redha, ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami husnul khatimah, berkatkan umur kami, berkatkan amalan kami, keluarga kami, anak isteri kami dan keturunan kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, Allah, wa qalban khashiyan, wa yaqinan sadiqa, wa dinan qayyima, wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma ahlis نياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.